Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua di FB Live? 1K Siasat Bongkar dan Tabayun. Alhamdulillah, sekali lagi kita bersua muka di udara je lah minggu ini. Nanti saya nak tengok dulu adakah benar-benar ke udara ataupun tidak. Hari ini kita berapa Syawal? Producer? Okey, ada. Okey, saya offkan audio kat sini dan saya share dulu ya. Okey. Di Facebook personal saya dan satu Facebook fan page ya, supaya kalau ada orang-orang Sarawak terutamanya, kalau yang nak bertanya soalan kepada tetamu VIP kita, boleh ya, ambillah peluang ni untuk bertanya apa-apa soalan, terutama orang Sarawak lah. Tak orang Sarawak pun boleh bertanya ya. Sekejap, okey. Tajuk minggu ni dia agak apa ya, sensitif sikit lah ya kepada sesetengah orang, tapi bukan kami nak sensasikan tajuk ini, cumanya kebelakangan ni kita nampak ada persoalan dan pertanyaan umum ya tentang pengurusan zakat negeri ya. Bukannya untuk sensasikan ini, cumanya saya rasa kalau kita lihat di TV ataupun di media cetak sebelum ini, saya tak nampak ataupun mungkin dah ada, cumanya dari hati ke hati talk dengan pengurusan tertinggi tentang zakat, tentang pengurusan hal ehwal dana keuangan Islam di setiap negeri, kerana benda ni saya tahu agak sensitif kerana ia tertakluk kepada negeri masing-masing ya. Cumanya bila ada timbul isu tentang zakat dan tentang orang miskin yang tak dibantu, golongan asnaf yang dibantu oleh NGO, didedahkan oleh pihak media. Jadi masyarakat tertanya ke mana pihak zakat tak membantu, dan institusi yang pertama yang kena tunjuk jari adalah institusi zakat lah. Dan saya sendiri rasa macam tak adil juga untuk zakat di point finger priority yang pertama kerana ada agensi lain pun. Oleh kerana itu, saya rasa macam terpanggil untuk membuat sedikit talk ataupun tabayun dengan pengurusan tertinggi tentang pengurusan institusi zakat supaya umat Islam di negeri masing-masing akan faham ya. Saya rasa dalam isu ini mungkin miscommunication ya, mungkin institusi zakat sebelum ini belum ada satu sesi yang mana pembayar zakat setiap negeri tu dapat message yang ingin disampaikan. Mungkin ada sebelum ini, tetapi oleh kerana kepesatan social media, saya rasa perlu diambil peluang dengan social media ni untuk reach wider audience supaya apa yang ingin disampaikan oleh institusi zakat sampai kepada netizen. Jadi saya cuba inisiatif kami untuk memberi peluang kepada pengurusan tertinggi zakat negeri untuk menyampaikan ya, untuk tabayun dan sama-sama memberi pencerahan apa yang sebenarnya yang berlaku dalam pengurusan dana zakat orang Islam ya. Dan saya ada menghubungi beberapa negeri untuk turut serta dan bertabayun bersama-sama dengan saya malam ni. Malangnya kebanyakan negeri menolak dengan macam-macam alasan yang saya faham, tetapi saya sedikit kesal kerana tujuan kami adalah untuk memberi penjelasan, pencerahan kepada orang ramai ya. Dan mungkin tajuk yang kali pertama saya letak tu kutipan zakat beratus juta, kenapa masih ada golongan asnaf yang tidak mendapat bantuan. Apa kejadah semua ini? Jadi mungkin nampak keras, tapi sebenarnya itu adalah satu strategi pemasaran
untuk menarik orang tengok. Tapi sebenarnya kita nak bertabayun dan memberi pencerahan dan bekerjasama dengan institusi zakat supaya pembayar zakat faham. Itu sahaja. Jadi, alhamdulillah setelah mencuba beberapa negeri untuk menurut serta dan kebanyakannya ditolak, dan akhirnya alhamdulillah saya lega kerana ada sebuah negeri yang pengurusan tertinggi dia kata okay, I'll take the challenge. So saya bertuah lah dan banyak-banyak terima kasih kepada pengurusan tertinggi. Okay, saya bacakan sedikit sebanyak biodata pengurusan tertinggi sebuah negeri ini yang akan menjawab apa sahaja soalan yang anda akan kemukakan, ya. Walaupun anda semua bukan berasal dari negeri panel VIP kita, tetapi tak apa. Tanya je soalan apa-apa, saya cuba bertanya kepada tetamu VIP kita, ya. Sekiranya dia mampu menjawab, beliau akan cuba menjawab. Tetapi kalau tak mampu menjawab tu, anda fahamlah ya, perkara zakat ni tertakluk kepada negeri masing-masing, ya. Kecuali kalau penanya itu daripada Sarawak, insya-Allah beliau akan jawab. So dah tahu kan daripada Sarawak, dan tetamu kita adalah biodata dia, yang berbahagia Datuk Haji Abang Muhammad Shibli bin Haji Abang Muhammad Naili, ya. Saya baca sedikit sebanyak tentang biodata Datuk Haji, ya. Berkelayakan dalam ijazah sarjana muda perakaunan kepujian UKM, seorang akauntan berdaftar dengan Malaysian Institute of Accountants sebagai Chartered Accountant, MIA. Ya, saya pun kelulusan accountancy tapi taklah sampai kepada Chartered Accountant pasal kita tak praktis, ya. Pengalaman lebih 30 tahun dalam bidang perakaunan, keuangan, audit corporate dan sekarang sebagai pengurus besar Tabung Baitumal Sarawak selama lebih 20 tahun, ya, semenjak tahun 1998. Ya. Aktif dalam penglibatan luar seperti PIBG, Bendahari dan Setiausaha Agung Hikmah dan menjadi ahli lembaga dalam beberapa syarikat korporat. Di samping beliau merupakan pengerusi panel penilai Anugerah Ketua Menteri Sarawak AKMS kategori pihak berkuasa tempatan PBT. Superintending Officer bagi projek-projek pembangunan di bawah naungan Majlis Islam Sarawak. Selain itu pada peringkat antarabangsa, beliau terlibat sebagai konsultan, ya, bagi penubuhan Baitumal Australia, main-main, New Zealand, Hong Kong dan Taiwan. Telah dianugerahkan darjah Jasa Bakti Sarawak, ya. Tapi dia, okey, beliau juga aktif satu lagi, sukan, sepak takraw. Beliau pandai lipat. Okey, gurau je, ya. Dan dianugerahkan dalam darjah Jasa Bakti Sarawak DJBS oleh Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak dengan gelaran Datu pada tahun 2012. Bintang Kesatria Mangkunegara KMN oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pada tahun 2011. Sempena Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Sarawak pada tahun 1440 Hijrah 2018. Beliau telah menerima anugerah Ma'al Hijrah bagi kategori Anugerah Kepimpinan Organisasi Agensi Islam. Beliau juga bergiat aktif dalam penulisan artikel dalam Mingguan Sarawak sebagai kolumnis selama 15 tahun dan telah menerbitkan sebanyak 13 buah buku rakan zakat anda semenjak tahun 2004. Okey, sekarang saya yang nervous. Bukan beliau yang nervous, saya yang nervous. Saya takut kena lipat. Okey, oleh yang demikian, tanpa membuang masa, ya, kita ucapkan selamat Hari Raya, terima kasih banyak-banyak kepada dan selamat datang kepada Datuk Haji Abang Muhammad Shibli. Adakah Datuk sudah ke udara? Sudah? Ya. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya. Ya, selamat sama-sama. Dan biasanya kalau tak ada COVID, Sarawak Aidil Fitri meriah, ya, Datuk? Ya, 7 hari 7 malam. 7 hari 7 malam. Itulah dia. Sambung lagi sampai ke hujung Syawal pun. Kadang-kadang terlebih Syawal pun ada. Ada. Sebab itu nak merapatkan silaturahim. Silaturahim, betul. Ya, ya. Ya, ya. Dan setelah kita berjuang dalam Ramadan, ya, so kita kena celebrate, ya, Datuk, ya. Ya. Okey Datuk, kita nak santai-santai je malam ni, ya. Cuba santai-santai. Kadang-kadang kena lipat juga, kan? Datuk, pertamanya, ya,
kenapa Datuk sudi untuk FB Live dengan saya, tajuk yang sensitif gini? Saya melihat perkara seperti ini, kalau kita membicarakan satu kebenaran, ia tidak menjadi satu isu. Dan kebenaran itu memang pahit didengar atau kita nak fikir lanjut, tetapi kalau ianya baik, baik untuk semua, alhamdulillah, tidak salah. Sebab kita yang berhadapan dengan hakikat dan realiti itu. Jadi tidak salah kita kongsi apa yang baik. Yang penting janganlah sesuatu itu yang boleh menyinggung perasaan, menyakit hati orang dan sebagainya. Kalau itu sesuatu yang baik, kita teruskan. Ya. Itulah pandangan saya lah. Dan saya terkejut jugalah bila Datuk terima kan pasal ialah saya tahu mungkin perkara tentang zakat ni di bawah kesultanan masing-masing. Cuma saya rasa walaupun ya, tetapi benda ni perlu diberi pencerahan pasal kita rasa macam saya cakap tadi, miscommunication yang menyebabkan ada viral tertentu yang terus diviralkan dan tidak diberi pencerahan. Betul tak? Ya, betul. Ya. Banyak sebenarnya beberapa perkara yang boleh kita perjelaskan sebenarnya. Sebab dalam bab zakat ini atau Baitul Mal, dia luas. Dia perlu banyak ada engagement antara masyarakat dengan institusi zakat dan sebagainya. Engagement ini perlu sebab pada masa ini kita perlu mempunyai satu komunikasi dua hala. Kita saling mendengar antara satu sama lain supaya kita dapat sampai kepada satu titik persamaan. Itu penting. Ya. Jadi Datuk, okey, kita mulakan sikit-sikit ya. Kita slow-slow ya, suam-suam kuku dulu, lepas tu kita ada soalan panas saya tu ya. Tak apa. Okay. Kalau saya nak jawab, saya jawablah. Kalau saya rasa saya nak senyap, saya senyap je lah. Ada soalan dah banyak masuk ni, saya nampak daripada Facebook kita, penerbit. Ya. Nanti ambil soalan ya. Tapi Use the Great cakap tahniah dan terima kasih Datuk. I think Use the Great bukan orang Sarawak, tetapi dia pun sendiri rasa bangga Datuk menerima cabaran untuk FB Live dengan kami, dan insyaAllah memberi manfaat kepada Use dan semua ya. Okey Datuk, yang membuatkan netizen marah ya, tiap-tiap tahun saya rasa setiap institusi zakat tu berlumba-lumba untuk mengatakan ya, aku kutip yang paling banyak, aku kutip tertinggi ya, dan beratus juta dikutip, tapi masih ada golongan asnaf yang tidak mendapat bantuan. Apa komen Datuk? Itu kalau kita lah yang duduk dalam institusi zakat, kalau telinga kita atau perasaan kita tidak terkawal, memang kita rasa terkejut lah, kenapa begitu dan sebagainya. Sebenarnya isu kemiskinan ini, isu orang yang tidak dapat bantuan ini adalah isu yang berterusan. Ia tidak boleh, tahun ini kita selesai 10, 20, 30, beratus pun. Tahun depan mesti ada isu baru. Jadi dalam hal ini, dalam nak menangani kemiskinan ini, ia tidak dapat ditangani oleh institusi zakat atau Baitul Mal dan sebagainya. Kerana kita lihat dalam kedudukan kita lah, kedudukan kita di Malaysia ini, kita mempunyai kerajaan yang dipilih oleh rakyat, yang bertanggungjawab untuk menjaga kesejahteraan rakyat, dan Baitul Mal sebagai agensi pelengkap, dan ia juga berperanan dan sebagainya, dan begitu juga ada agensi-agensi lain, NGO dan sebagainya. Jadi dalam hal ini tidak salah bagi saya lah, tidak salah bagi sesiapa yang merasakan bahawa ada orang ini perlu dibantu, orang ini perlu dicari jalan penyelesaian dan sebagainya, sebab kita duduk dalam satu kelompok masyarakat. Jadi semua mempunyai tanggungjawab masing-masing. Kalau dalam kes miskin dan sebagainya ni, kita memanglah kalau orang nak melihat, orang terus menuding jari kepada Baitul Mal, sebab dalam kepala orang selalu memikirkan bahawa
Baitul Mal lah penyelesai kepada kemiskinan atau asnaf. Tidak. Sebenarnya kemiskinan dan asnaf itu adalah tanggungjawab keseluruhannya, baik kerajaan maupun Baitul Mal maupun NGO maupun orang persoalangan atau keluarga besar dan sebagainya. Begitulah caranya. Jadi yang berlaku setiap tahun ini, persoalan tentang hal ini, bagi saya itu isu yang yang kata dah jadi norma baru, satu kebiasaan jadi. Satu kebiasaan. Jadi terpulanglah bagaimana nak mengatasinya, tetapi bagi kita dalam institusi zakat, kita harus bersedia. Kita harus bersedia bagaimana nak menanganinya, bagaimana nak menerangkan kepada masyarakat apa sebenarnya yang berlaku. Sebab ada yang berlaku itu sebenarnya sudah ditangani. Sudah ditangani. Sebab kita sebagai institusi zakat, kita memang bersedia nak tolong ni. Cuma dalam keadaan tertentu adalah perkara terlepas pandang. Adalah perkara berlakunya miskin baru dan sebagainya. Itu sebenarnya. Okey. Tapi seandainya ada satu kes yang didedahkan di Sarawak oleh pihak media elektronik ataupun pihak NGO di Sarawak, apa akan Datuk rasa? Marah, malu, tercabar ataupun akan ambil tindakan kepada staf yang tak dapat kenal pasti daripada mula, atau apa tindakan yang Datuk ambil? Saya melihat dengan falsafah bersangka baik. Bila kita bersangka baik, ini berdasarkan kepada pengalaman lah. Kalau nak lihat kerja ni, memang orang tak suka. Orang tak suka kerja ni sebab ni sensitif kerja ni. Tapi saya dah melalui dalam beberapa, kalau nak tengok, kalau kita nak gunakan angka dekad, dah 2 dekad dah, lebih daripada 20 tahun. Jadi semakin banyak teguran, semakin banyak pertanyaan, semakin banyak sindiran, bagi saya lah, itu satu perkembangan yang baik sebab itu sebagai alam clock. Alam clock, pada jam penggerak tu. Jadi bagi saya bagus. Saya berterima kasih kepada yang telah menemui itu. Sebab itu adalah satu sikap kepedulian yang begitu tinggi sekali. Sebab dia merasakan bertanggungjawab. Ada orang yang susah dan sebagainya. Kalau dia dahulu, dia boleh tahulah. Kalau kami sudah tolong, alhamdulillah. Kalau kami belum tolong, bagi tahu kami akan tolong. Tidak akan kami berhenti untuk menolong. Sebab kerja kita memang bersedia untuk menolong. Macam kita tengoklah bomba. Kalau kita bomba belum sampai, kebakaran berlaku, kita orang kampung nak ambil air untuk tolong dulu. Daripada kita tunggu bomba, rumah tu dah habis dah. Begitu juga kami di Baitul Mal. Betul kan? Dari pengalaman saya di beberapa buah negeri, sekiranya kita turun, pasal saya selalu mendapat aduan daripada social media juga. Bila turun tu, then of course saya akan tengok dua agensi dah membantu ke belum, sama ada JKM ataupun Zakat. Dua ini Tetapi saya ni jenis yang kalau dulu saya redah, tapi sekarang ni saya akan lebih macam call JKM, call agensi Zakat, dah dapat bantuan ke belum. Tetapi reaksi sesetengah pihak zakat negeri akan marah saya dulu, kenapa campur tangan hal negeri orang dan sebagainya. Dan ini satu sikap yang positif kalau Sarawak melakukan sedemikian. Ya, betul. Sebab dalam kes sebegini kan, kita kena lihat orang yang nak dibantu tu, kita kena ada satu perasaan empati lah. Kalau dia memerlukan satu bantuan itu, kita memang dah menjadi tanggungjawab kita kena tolong. Jadi dalam hal kita nak menyatakan kenapa kamu terlalu nak campur kerja orang dan sebagainya, bagi saya tak payahlah. Sebab bagi saya makin ramai orang nak tolong, itulah cantiknya harmoni, cantiknya perasaan nak bekerjasama, itu yang mahal tu. Itu sepatutnya kita budayakan. Bercakap tentang itu, Datuk, saya ingat saya di Sarawak ni ada satu kes pernah keluar dalam sebuah rancangan popular di Free TV kita yang mengatakan ada asnaf Sarawak terpaksa makan siput babi oleh kerana kesempitan dan kemiskinan. Pernah disiarkan. Jadi pada masa itu pun macam negeri agak sensitif dan ada rasa nak marah juga terhadap rancangan itu. Apa-apa yang terjadi sebenarnya tu?
sebenarnya kita yang menerima kesan daripada rancangan itu. Seingat saya tu dalam tahun 2004. Dari 2004. Jadi apa yang berlaku sebenarnya bila kita buat siasatan, orang itu sebenarnya dia berhijrah daripada satu masalah di tempatnya pergi ke satu tempat, tak mampu nak boleh hidup dengan baik, maka dia duduklah di satu tempat yang boleh dikatakan usang lah. Jadi pada masa tersebut memang isu dia diketahui dululah oleh sebuah TV lah. Jadi maka dia cerita orang itu makan siput babi dan sebagainya. Sebenarnya waktu kami berjumpa, dia sebenarnya makan siput babi itu sebenarnya sebagai ubat dia. Dia ada satu penyakit apa yang dia kata, saya dah lupa, 2004 tu, 16 tahun yang lalu. Jadi apa yang kita lakukan, kita tanya habis-habis, sebab kita ni jaga wang zakat ni, kita tak boleh sebarang-barang kan, kita kena tanya, pastikan dan sebagainya. Sebenarnya dia ada masalah di tempat asal dia berhijrah. Jadi dia lepas daripada masalah dia masuk ke tempat baru, ada masalah baru pula. Jadi itulah keadaannya dan akhirnya kita selesaikan. Dalam buku saya ada tulis tu, ada kisah tu. Penjelasan saya lengkap pasal tu. Ada dimuatkan saya dalam satu artikel saya dulu. Okey. Alhamdulillah. Saya dah perjelaskan dalam satu seminar zakat kebangsaan pasal ni juga. Adakah dalam tahun Datuk memberi penjelasan kepada pihak TV tersebut ataupun saya tulis dalam newspaper, dalam surat khabar, dan juga saya penjelaskan dalam satu seminar kebangsaan, dan mungkin orang catch up atau tidak itu lain cerita lah. Yang penting itu sudah ada satu catatan daripada pihak kita lah. Okey, kita break sekejap, tengok di Facebook ni. Use the Great cakap, soalan saya, kenapa pengurusan zakat negeri lain tak berminat tentang isu ini? Patutnya berasa malu, sia-sia ada jawatan, tapi malas buat kerja dan penakut untuk bercakap benar, memalukan. Itu daripada Use. Dan Awang Mat cakap tahniah Datuk, ya. Khalid Mbok cakap biar jelas. Siti Nursiah cakap tahniah Datuk, sangat bagus. Syadan Sulaiman, Baitumal ada SOP, semua agensi pun ada. Anyway, Baitumal satu agensi yang tolong anyone. Okey. Datuk, kita kembali kepada soalan kita ya. Kalau kita lihat hari ini Datuk, social media terlampau meluas dan menjadi orang kata media pertama yang prioriti utama, semua orang dengan handphone ya. Dan TV dah dilihat macam zaman dinosaur kot, apatah lagi print. Tapinya macam masyarakat kalau dijumpa orang yang tak dibantu, orang hidup susah ke apa, dia tetap pergi kepada media tu. Dia orang macam ada satu kepercayaan, kenapa zakat tak buat kerja ni, aku bagi media lah, aku dedahkan, malukan sikit zakat ni tak buat kerja ya. Kenapa masyarakat kita tak terpanggil, dia tak nampak kepercayaan tu patut pergi ke Baitumal? Dia terus ada satu sikap, orang ni tak dibantu, kita tolong adu teruslah ke Baitumal. Kenapa Datuk? Mungkin ini masalah penjenamaan institusi zakat atau masalah komunikasi? Ya, cantik soalan tu. Pertamalah kita harus menerima hakikat pada zaman sekarang lah. Zaman dahulu, saya boleh cerita sebab saya dah lebih daripada 20 tahun. Saya masih ingat zaman dahulu kita tidak ada WhatsApp. Kita hanya menggunakan SMS. SMS tu kena bayar. Jadi orang nak lampukan dan sebagainya ada lambat sedikit lah. Tapi sekarang dah ada WhatsApp, dah ada FB dan sebagainya. Dunia dah merentasi sempadan dan begitu cepat sekali, aduan ke, cerita ke, apa-apa ke, semua begitu cepat sekali. Jadi dalam hal ini kami harus menerima hakikat itu kebenaran. Bagi mana-mana agensi pun, mana-mana syarikat pun, mana-mana manusia pun, pada zaman ini kena bersedia dengan keadaan macam ni. Jadi apa yang penting di sini pada hemat saya lah, saya melihat tak apa dia maklumkan dalam media dan sebagainya. Bagi saya itu satu hakikat, satu penentuan daripada Allah untuk mengingatkan semua orang. Bagi kita di dalam agensi yang perlu nak membantu ini, kami akan bergeraklah.
kami akan bergerak pergi menolong dan sebagainya. Bagi orang yang melapor dan mengadu itu, dia kena bertanggungjawablah dengan aduan dia tu. Sebab kita kena ingat, akan berlaku keadaan orang itu kadang dah kena tolong. Okey. Banyak. Kalau tengok macam kes kami di Baitul Mal Sarawak ni, kadang orang viral cerita ni, sebenarnya orang tu dah kena tolong. Kadang 2-3 tahun dah kami tolong. Cuma kita bukan jenis nak, kata orang nak gempar-gebu sana sini lah, tak ada. Kita jenis, kita bantu, yang penting orang itu cukup makan, hidup selamat, dapat melaksanakan perjalanan hidup seharian dia. Cukup, insyaAllah. Kalau kita nak bagi lebih, tak mampulah. Kita sekadar dari segi keperluan asasinya dijaga, insyaAllah. Begitu pada pandangan saya. Kita tak dapat elak kerana dunia ni dah macam tu. Ya, tapi not bad. Saya tengok pengalaman saya di Sarawak, not bad at all. Ataupun saya rasa macam mungkin terbaik di Malaysia kot. Pasal saya nampak kepercayaan orang Sarawak apabila melihat masyarakat jiran yang perlu dibantu, diorang terus membuat aduan kepada TBS. Saya nampak brand TBS tu dah jadi satu brand yang utama di Sarawak. Pasal katanya ketua kampung pun dah tak perlu nak kerja lebih-lebih. Ada WhatsApp application apps Jejak Asnaf. Dan saya rasa saya tahu kalau saya salah, negeri lain tak ada tu. Dan apps ni daripada mana? Datuk cerita sikit. Ya, kita buat app Jejak Asnaf, kita rasa prihatin kepada sesiapa lah. Sebab Sarawak ni begitu luas. Ya. Jadi kami hanya ada... Kalau ke Melanjung, tolak Melaka je. Itulah saiz Sarawak tu. Besar. Dan warga kerja kita hanya ada 133 orang saja. Okay. Jadi bermakna kalau kita lihat daripada bahagian Kuching nak ke bahagian Seri Aman atau ke Semerahan, umpama daripada sebuah negeri ke sebuah negeri di Semenanjung. Jadi dalam hal ini apa yang kita perhatikan ialah kita kena mempunyai sinergi dengan masyarakat. Jadi sinergi dengan masyarakat, kita mahu masyarakat dapat membantu kami. Jangan hanya nak cerita orang ni tak tolong dan sebagainya. Bantu kami. Kalau ada jumpa orang susah, bantu kami melalui apps itu. Pada permulaannya, apabila kita menggunakan apps itu, kita tengok dari segi kritikan berkurangan. Sebab orang dah khawatir nak guna apps tersebut. Sebab apa? Kita kata begini, kalau kamu nak kritik kami, kamu kata ada orang bermasalah, ada orang susah dan sebagainya, guna apps tu. Sebab kita tak boleh nafikan semua orang ada handphone. Guna apps tu, lapor kepada kami. Jadi bila melapor kepada kami, maka kami ambil tindakan lah. Jadi bermakna kamu adalah orang yang bertanggungjawab. Bukan hanya membaling batu sembunyi tangan. Itu sebenarnya. Sekurang-kurangnya ada sedikit tanggungjawab lah. Ya? Betul. Untuk bila membuat aduan dan kena follow up jugalah kan. Tanya kami akan follow up. Ya, kita akan follow up. Bila kita follow up, apa yang kita lakukan ialah kita nak pasti betul atau tidak orang itu susah. Kadang orang yang dilaporkan itu sudah dibantu kami. Sebab kadang orang yang menerima bantuan ni, kadang dia tak mampu nak membezakan Baitul Mal ke, Jabatan Kebajikan ke, ada orang individu ke yang tolong. Jadi akhirnya kami menggunakan kaedah bagi yang dalam bantuan kami bulanan tu, kita ada satu papan tanda kecil di pintu rumah itu yang dibantu oleh Baitul Mal. Itu saja. Supaya orang yang masuk rumah itu orang tengok ada papan tanda Baitul Mal menolong orang ini. Ya, tapi saya nampak satu step yang ke depan yang sangat bagus Datuk, bila orang awam dah mula nampak okey kalau ada perlu dibantu TBS dan application ada di dalam Jejak Asnaf tu. Itu bagus. Saya rasa negeri lain patut mencontohi kot, ya. Datuk, satu lagi yang kita sering dengar lah yang berlaku banyak tempat juga.
seorang asnaf dah lah asnaf, dan kadang-kadang tu mungkin tak berpelajaran. Orang kata pergi minta bantuan dekat zakat, pergilah kat zakat. Sampai kat zakat, suruh isi macam-macam borang. Kau bawa tak photostat, surat beranak lah, apa semua tu. Jadi orang ni dah lah orang susah Datuk. Tiba-tiba pergi suruh isi borang. Kadang-kadang tak tahu menulis. Dan macam kaki tangan di institusi zakat tertentu juga macam acuh tak acuh nak membantu tau. Jadi apa sebenarnya skill ataupun karakter yang macam mana yang sesuai bekerja dengan tabung Baitul Mal Sarawak lah. Sebagai contohnya, orang yang nak menolong orang ni, apa-apa karakter yang patut ada? Saya melihat beginilah, kalaulah sesiapa yang nak bekerja di Baitul Mal atau institusi zakat sekalipun, mereka hendaklah menganggap diri sebagai pejuang, bukan pekerja. Okay. Kalau dia menganggap dirinya sebagai pekerja, ada kerja, ada gaji. Kalau dia menganggap dirinya sebagai pejuang, dia akan menangani apa saja isu sampai ia selesai. Jadi dalam erti kata, kalau nak suruh orang isi borang ini perkara begitu remeh sekali. Memang kita faham hakikat pematuhan. Kita perlu ada justifikasi, kita perlu ada dokumentasi dan sebagainya. Bagi saya zaman sekarang, selfie je lah, gambar je lah, bagaimana keadaan rumah itu, susahnya rumah itu, orang itu tak boleh menulis dan sebagainya. Cukup balik ke pejabat, kita sendiri isi borang. Kita boleh menunaikan kehendak proses di ofis, tapi kita menangani isu orang itu dahulu. Itu saja. It's common sense sebenarnya. Ya, common sense. Dan kadang-kadang saya nampak sesebuah agensi tak nak macam membuat pembaharuan dan terasakan teknologi sebagai satu benda yang tak boleh dijadikan bahan bukti. Sebab itulah kami menggunakan app Jejak Asnaf tu. App Jejak Asnaf kita dah pergi ke versi kedua. Sekarang nak pergi ke versi ketiga. Versi ketiga, app Jejak Asnaf kita cuba nak menggunakan bukan saja orang boleh mengadu, orang itu membantu kami untuk mendapat pendetailan tentang susahnya orang itu. Jadi banyak soalan-soalan dalam apps itu nanti, ianya akan dapat membuat orang yang mengadu tu rasa terkesan. Dengan soalan-soalan yang ditanya tu, dia dapat perhatikan dan sebagainya, maka hantar saja kepada kami. Kami tak banyak soalan, kami terus hantar bantuan. Itu yang kita nak buat. Itu yang saya experience sendiri di Sarawak. Ada satu kejadian di mana bila berlaku kebakaran pukul 2 pagi. 2 pagi saya rasa. Dan saya agak terkejut bila kami wartawan turun, bomba memang dah ada, tetapi pihak kedua yang ada kat situ adalah pihak TBS. Jadi saya dalam hati saya kata macam, wow, macam proaktifnya TBS 2 pagi dan seorang staf mana yang nak keluar 2 pagi terus berada dengan tuan rumah, tanya sedikit sebanyak dan dah bawa sekotak barangan makanan kering. Dan keesokannya bila kita turun balik, formally sekumpulan datang mengisi borang dan duit saya rasa banyak, bantuan banyak kepada setiap ahli keluarga yang ada, setiap keluarga, ketua keluarga yang ada dalam rumah tu. Dan saya tak pernah nampak di negeri lain, Datuk. Saya rasa negeri lain kalau kebakaran tak ada kot institusi atau agensi Baitul Mal ke zakat turun seawal itu atau dibantu selepas. Saya tak pasti. Pasal banyak kebakaran berlaku tapi saya tak pasti secepat itu. Apa resepi TBS, Datuk? Dia macam ni. Saya dah cakap tadi, warga kerja ni dia kena lihat amanah dia, tanggungjawab dia sebagai pejuang. Dia bukan pekerja. Sebab itulah pukul 2 pagi, malam ke, siang ke dan sebagainya, hari cuti ke, saya terus terang menyatakan di sini PKP 1 sampai sekarang. Staf saya tak ada cuti. Warga saya tak cuti. Saya pun turun ofis. Kita tak ada cuti. Bagi saya sebab kita tak dapat membiarkan ada isu-isu yang mungkin timbul, orang kata kita tak buat kerja. Itu saya tak berapa suka lah. Tapi saya nak pastikan warga kerja anggap diri sebagai pejuang.
Dan itu yang pertama. Yang kedua ialah kita ada garis panduan. Dan garis panduan kita itu adalah sesuatu yang kita telah rangka, kita telah buat dalam erti kata ada berlaku empowerment di situ. Empowerment bermakna ada penurunan kuasa supaya tindakan dapat dilakukan dengan segera. Kerana kalau kita lihat dari segi hukum lah, saya bercakap dari segi hukum, orang yang dibantu daripada bantuan zakat adalah orang yang berasnaf. Jadi pada ketika dia berasnaf, kita kena ada keputusan. Kita tak boleh bawa balik ke pejabat, rondeng lagi, bincang lagi dan sebagainya. Bila kita balik jumpa orang itu tadi, dia dah tak berasnaf lagi. Orang lain dah bantu dia. Jadi sebab itulah kalau boleh, kita kena bantu selagi orang itu berasnaf. Ya. Itu fahaman saya lah. Okey. Ya. Pasal dia punya status tu jadi asnaf sekelip mata pasal kebakaran ya, Datuk ya. Ya betul. Betul kan? Ya. Okey, ini satu lagi yang klise lah Datuk ya. Saya rasa klise bagi setiap institusi zakat, setiap negeri. Satu tadi kata nak tunjukkan kutipan zakat tertinggi, ya, itu satu. Klise satu lagi, jumlah agihan melebihi jumlah kutipan setiap tahun walaupun kutip 1 bilion. Jadi bila buat statement macam tu, saya rasa memberi image kepada orang bukan Islam yang mengatakan zakat tu terlalu pasif. Kau dapat 1 bilion, kau tak boleh kembangkan ke? Walaupun zakat dari sudut hukumnya memang kena mengagihkan. Tetapi apabila memberi satu statement yang macam tu, dia menampak zakat satu instrumen yang negatif lah tu. Agihan lebih banyak daripada kutipan. Setiap tahun saya tengok macam tu. Sedangkan dalam agihan tahun ini, kemungkinan tahun depan sudah menjelmakan usahawan-usahawan tertentu yang memberi ataupun menyumbang balik zakat. Dan mungkin tahun depan juga pelajar-pelajar asnaf yang dihantar ke luar negara sudah berkhidmat dan sudah bekerja membayar zakat. Jadi statement itu macam saya rasa perlu ditukar, ya, dan pasal dia menampakkan satu signal macam aku buat kerja best bagi institusi zakat. Apa pandangan Datuk? Saya melihat beginilah, saya nak komen terlalu luas tentang apa yang dilaku oleh institusi zakat lain. Saya, kalau ada data saya bolehlah bercakap lah. Saya bagi komen sebagai practitioner lah, kita yang dah menjalankan kerja Baitul Mal ni atau sebagai satu pusat zakat. Kita begini, dalam setiap tahun kita dapat menjangkakan berapa perolehan yang kita akan dapat daripada pembayar zakat dan sebagainya, baik pembayar zakat daripada pihak korporat maupun individu dan sebagainya. Kita dapat menjangkakan, kita dah ada rekod, kita boleh tengok dalam 5 tahun pertama, 5 tahun kedua dan sebagainya, kita dah dapat satu trend. Daripada situ maka kita pun tahu juga berapa yang kita agihkan sebenarnya dalam setiap tahun itu. Dan kita akan tahu kadang adanya terlebih, adanya kurang dan sebagainya. Jadi melalui trend itu kita boleh membuat satu analisis di mana kita boleh membuat peruntukan kita untuk bantuan. Tetapi dalam kes ini bagi kami lah di Sarawak lah, saya bagi contoh kami di Sarawak, kaedah kita ada formula. Terus terang saya menyatakan kita punya formula dalam setiap tahun tu berapa yang kita kutipan semasa tu kita kena agih sekurang-kurangnya 70%. Orang akan bertanya, kenapa agih 70% saja? Bagaimana 30%? Ada hak itu. Jangan lupa ada masanya kita mungkin mengagih 130%. Jadi bermakna baki 30% itu dah dibawa untuk diagih kepada tahun seterusnya. Dia ada accounting period. Sebab pengurusan zakat ni dia ada accounting period juga. Jadi dalam hal ini bagi kita ada simpanan untuk membantu bila perlu. Jadi selalunya berdasarkan kepada analisa kita, memang kita mengagih 70%, 80% dan lebihan itu masih ada hak orang miskin. Dan hak itu akan tetap kita jaga dan kita pastikan ada kalanya
terlalu banyak yang nak dibantu. Kalau kes COVID, macam COVID tempoh sekarang, kita masih dalam PKP ni, kita kadang mengeluar lebih daripada apa yang kita kutip. Sebab kami dapat buat sedemikian kerana kita memang ada peruntukan reserve itu untuk membantu. Reserve itu untuk membantu. Itu penjelasan saya lah. Saya nak komen bab yang pertama tadi saya tak boleh lah sebab kami tidak mengamal sedemikian. Tapi yang kami amalkan, yang saya nyatakan pada hari ini adalah apa yang telah kita agihkan adalah berdasarkan kepada satu calculated amount that we know how much we can distribute, how much we can send, and at the same time ia dapat digunakan untuk masa kami memerlukan sebagai buffer dalam keadaan yang tertentu. Pengurusan TBS ada ambil apa pengurusan tertentu sebagai pengurusan fee? Kita macam ni, kita dapat daripada Amel. Sebab sebagai Amel kita dapat 1/8. Tapi itu hanya sebagai peruntukan. Sebab Baitul Mal kami, struktur kita tak sama. Kalau tempat lain dia ada lembaga zakat, dia ada pusat zakat, dia di bawah naungan syarikat. Kami tak. Kami adalah satu entiti Baitul Mal, dia di bawah naungan Majlis Islam. Dan dana-dana kita sebenarnya kami mengurus dana Majlis Islam itu sendiri. Mengurus aset-aset Majlis Islam itu sendiri. Kita boleh katakan sebuah perbendaraan yang menyeluruh. Kita kutip, kita agih, kita takbir, kita jaga aset-aset, kita jaga wakaf, kita membangun aset, kita menjaga dana dan kita memastikan keperluan-keperluan umat Islam terbela dan terjaga. Itu kerja kami. Oh, maknanya semua dana di Sarawak ditakbir di bawah TBS. Yes, betul. Kita lebih komprehensif struktur kita. Okey. Kita tak ada outsource apa-apa. Kata ada tempat di mana dia outsource untuk mengutip. Ada tempat dia outsource untuk mengutip dan mengagih. Itu je. Tapi kami keseluruhan. Semua masuk. Tapi yang penting sebab itulah kita dapat menjiwai bab kutipan, kita dapat menjiwai bab agihan dan kita dapat menjiwai bab pemilikan yang ada kepada Majlis Agama Islam. Sebab itulah struktur kita. Itu menarik. Nanti kita detailkan sikit. Tapi Datuk, yang ketelusan ni satu hal lah ya. Orang kata accountability satu hal Datuk. Tapi saya nampak kalau dah kutipan sampai 1 bilion lah contohnya, dia akan pergi ke satu tahap lain. How effective you manage? Ya. Jadi benda ni macam mana? Ada diaudit ke dan adakah audit report itu diberitahu kepada pembayar zakat? Macam mana di Sarawak? Sarawak seperti saya nyatakan tadi ialah kita sebagai sebuah entiti di bawah naungan Majlis Islam Sarawak, kita punya akaun diaudit oleh Jabatan Audit Negara. Dan segala rekod-rekod kita, segala pembayaran kita, segala kutipan kita, segala aset-aset kita, segala inventory kita akan disemak oleh pihak Jabatan Audit Negara. Jadi dalam hal ini kita umpama sebuah agensi lah, sebuah entiti yang diaudit oleh Jabatan Audit Negara dan setiap tahun kerja-kerja audit ni bukan sekejap, sampai 2-3 bulan, kadang sampai 4 bulan. Dan kami ada beberapa peringkat penguditan itu dan selalunya dia ada exit conference dia ada pre-exit conference dia, dan sebelum akaun itu diaudit banyak persoalan, keperluan dan sebagainya, dan selepas diaudit banyak persoalan inquiry yang perlu kita jawab, barulah kita masuk exit conference. Dalam exit conference kita akan ditanya banyak soalan. Kalau kita dapat menjelaskan, alhamdulillah, dan kita dapat akaun kita bersih lah. Dan alhamdulillah setakat ini dah 19 tahun berturut-turut kita mendapat akaun bersih. Jadi sebab itulah bagi kami memang perlu accountability itu, dari segi penguditan itu perlu diadakan, sebab sebuah institusi Baitul Mal ini dia kena boleh menimbul kepercayaan dan keyakinan masyarakat. Jadi bila orang percaya, orang yakin, orang tak takut
nak menyumbang dan memberi uang untuk membayar zakat. Jadi sebab itulah bagi saya lah, kita kena jaga bab itu. Accountability, pengauditan, semua ketelusan itu semua dah ada lah. Jadi bagi kami menggunakan ISO lagi, ISO konvensional, kita ada ISO perspektif Islam lagi, semua ada. Memang semua tu ada, dan sekarang kita moving towards the business excellence metodologi yang digunakan oleh Fortune 500 companies. Kita dah moving towards it. Why? Sebab kita nak pastikan bahawa supaya institusi ini terbela, terjaga sampai bila-bila. Sebab kami hanya pemegang amanah pada tika dan saat ini. Nanti ada orang lain, bila dia orang sambung nanti, institusi ini masih lagi mampu untuk menangani isu-isu masalah orang Islam yang memerlukan atau yang berhak. Okey, 19 tahun berturut-turut bersih, itu satu pencapaian yang luar biasa. Tapi secara ikhlas itu, secara telus, apa kalau ada satu teguran daripada pihak audit kepada TBS? Saya berdasar kepada pengalaman itu sajalah, saya tak boleh komen yang lain. Setakat ini apa yang kita lihat bila kita dapat sijil bersih itu, sebenarnya mereka berpuas hati dengan apa yang telah kita buat, apa yang telah kita sediakan dan sebagainya. Jadi apa yang saya nak nyatakan di sini, selalunya mereka akan melihat dari segi aspek pematuhan, dari aspek nak mengkaji ada berlaku ketirisan atau tidak, salah guna atau tidak, agihan tepat atau tidak dan sebagainya. Semua itu dia semak, dia tengok dari segi inventory yang kita jaga, aset-aset majlis yang kita jaga, pengurusan wang tunai kita jaga dengan baik dan sebagainya. Dan kita pun ada kena index accountability. Index accountability lagi detail. Dia kalau tak dapat 90%, kita tak dapat 5 bintang. Jadi kita punya target kena 5 bintang. Jadi kita kena pasti hampir semua soalan itu yang mereka tanya kita boleh jawab dan kita boleh buktikan dengan dokumen, buktikan dengan apa yang kita cakap itu. Jadi alhamdulillah setakat ini bila kita menggunakan inisiatif kualiti yang banyak dan sebagainya, warga kerja secara tidak langsung akan terbentuk satu budaya untuk memastikan kecekapan dan efisiensi itu sentiasa terpelihara. Dan aturan ini diberi maklum kepada pembayar zakat ataupun macam mana TBS buat? Ya, kita mengikut ordinan kita, penyata kewangan kita hanyalah kita laporkan kepada menteri yang bertanggungjawab dan kita melaporkan kutipan dan agihan melalui majalah kita, Al-Mal. Kita keluarkan dalam setiap suku tahun. Berapa kita kutip, berapa kita agih, kita maklumkan melalui Al-Mal atau majalah kita tu. Okey, kalau kita berbalik kepada agihan dan kutipan tadi Datuk, bermakna okey Datuk reserve 30%, ya? Ya. So kalau ada apa-apa tahun yang memerlukan lebih, maknanya lebih lah, mungkin 130 dan guna tu balik kan? Ya. Tapi ada kemungkinan yang negatif betul-betul, defisit betul-betul. Kalau defisit betul-betul, Datuk akan gunakan apa untuk menampung defisit? Itulah cantik tadi, apabila kita sebagai sebuah organisasi, kita bukan jaga dana zakat saja. Kita ada dana Baitul Mal dan kita ada dana wakaf. Dana wakaf kita tak ganggu sebab itu untuk aset-aset wakaf dan sebagainya. Kita ada dana Baitul Mal. Sarawak ada satu peruntukan dalam ordinan kami, iaitu dalam tahun 1985 kita dah mulakan, setiap orang Islam yang bekerja hendaklah dipotong RM1, RM2 dan RM4 mengikut tahap gaji. Kalau yang gaji RM1,000 dipotong RM2. Gaji antara RM1,000 hingga RM2,000 dipotong RM2. Dan lepas tu yang RM2,000 ke atas dipotong RM4. Jadi ini telah kita mulakan sejak 1985 dan dia adalah wajib tu, wajib. Kita panggil sumbangan wajib. Ada orang kata sumbangan paksa rela. Jadi bagi kami sedekah. Tapi konsep itu apabila kita dapat buat setiap bulan, jadi majikan bertanggungjawab untuk mengutip daripada pekerja-pekerja Islam.
Cuba bayangkanlah kalau yang dapat RM1, RM2, RM4. Sekarang kebanyakan orang kita dapat kutip RM4. Sebab banyak gaji dah lebih daripada RM2,000 sekarang. Ya, betul. Jadi dalam erti kata lain, kita dapat kutipan itu dapat menjadi satu buffer fund, satu dana sampingan yang boleh membantu kita dalam keadaan yang agak susahlah bila wang zakat dah habis diagihkan, kita ada dana itu untuk membantu dan sebagainya. Dan dana itu pun boleh kita macam mana? So far warga kerja Islam di Sarawak ni tak pernah komplain yang dia orang kena potong, ataupun dia orang bersyukur dia orang akan buat amal jariah sedekah. Masya Allah, itulah yang terbaik. Kita menyediakan fasarana untuk orang bersedekah itu adalah satu amalan yang begitu baik sekali. Dan orang yang bersedekah itu dia tak terasa potong gaji RM1, RM2, RM4 itu berapa je tu. Jadi bagi saya itu fasarana yang saya rasa, terus terang saya menyatakan, fasarana itu telah dibuat oleh orang yang bukan Islam membantu kita dahulu. Orang bukan Islam di Sarawak pun banyak membantu TBS ya? Tak, yang jaga gaji tolong potong gaji dia orang. Mana orang kita bekerja di company yang bukan Islam, kebanyakan yang jaga gaji itu orang yang bukan Islam, dia tolong bantu dan sebagainya. Ini adalah satu keadaan bagi saya lah, begitu cantik sekali. Dia terpaksa tunaikan. Sebab itulah nama Baitul Mal dia orang kenal, sebab dia tahu setiap bulan dia kena potong gaji pekerja dia. Dan satu lagi yang saya cukup kagum lah ya, TBS memiliki aset-aset yang sangat bernilai tinggi di lokasi-lokasi yang sangat strategik, yang menghasilkan pula pendapatan sewa kepada TBS juga. Ini di bawah wakaf ya Tok ya? Ya. Wakaf dan juga dana daripada Baitul Mal tadi. Dana Baitul Mal. Tapi yang menyebabkan saya kagum adalah macam mana ketiga-tiga instrumen Islam itu di bawah satu bumbung, satu hal, dan dia membentuk sinergi bila dah digabungkan di bawah satu bumbung, ya. Dan keadaan ini, sorry to say, negeri lain tak berlaku di negeri lain tu. Saya nampak di Sarawak saja, Sarawak TBS memiliki mall di Bandaraya Kuching, mempunyai bangunan-bangunan moden di bandaraya Miri, Sibu dan sebagainya. Jadi macam mana TBS boleh capai sampai ke tahap tu tu? Ya, sebenarnya kaedah kita di bawah satu inisiatif yang kita panggil Wealth Creation Initiative atau inisiatif penjanaan kekayaan lah, yang kita gunakan, kita berdasarkan kepada satu strategi jangka panjang. Dan strategi jangka panjang bagi sebuah institusi zakat, dia perlu mempunyai pemilikan. Pemilikan dia adalah melalui aset-aset lah, seperti hartanah. Dan hartanah ini sebelum kita nak bina, kita buat satu viability dia, di mana kita tahu dia akan dapat menjanakan hasil. Kita tak buat sebarangan. Ada orang menyatakan bahawa kenapa kena buat barang macam ni, sedangkan orang miskin ada dan sebagainya. Bagi kita mempunyai two prong strategi. Satu strategi kita daripada kutipan setiap tahun, kutipan semasa tu, kita menangani isu-isu yang susah. Dan kutipan yang kita ada yang dalam bentuk daripada Baitul Mal itu tadi, kita kena ikatkan, kita kena jadikannya dalam bentuk aset, dan aset itu akan dapat menjana hasil, dan kedua dapat menjana manfaat peningkatan dari segi nilai dia. Lepas tu dia boleh memberi manfaat penggunaan lagi. Jadi ada setengah dalam bangunan kita itu, portion untuk kita membiayainya adalah daripada kutipan wakaf kita. Ada kita menggunakan dana Baitul Mal kita. Wow, dahsyat. Okey Datuk. Kalau kita dan benda-benda itulah yang akan menampung defisit kalau zakat sangat defisit dia. Ya, begitulah cara kita. Tapi alhamdulillah setakat ini kutipan setiap tahun itu mencukupilah untuk kita
membantu mereka yang memerlukan, yang dalam keadaan yang begitu dalam keadaan yang darurat lah, memang kita dapat bantu. Jadi kita kena ingat peranan kami sebagai ejen pelengkap, kita tidak dapat mengatasi isu kemiskinan kita saja, sebab kita ada agensi-agensi kerajaan yang lain dan juga orang-orang tertentu yang boleh membantu untuk mengatasi masalah atau isu orang kita. Dan apa ni, ada satu feedback ni, apa ni nak baca yang mana? Okey, yang tadi dah baca dah sikit, tapi saya baca yang ni. Muhammad Izzuddin cakap, Alhamdulillah bagus penjelasannya. Harap-harap sikap telus ini bukan sahaja berlaku di Sarawak tapi di seluruh Malaysia amnya. Jika ada kekurangan masih boleh kita perbaiki dan yang mana yang baik harus diikut oleh pusat Baitumal yang lain. Ya, saya pun setuju. Moga dipermudahkan urusan Baitumal dalam membantu orang-orang yang memerlukan. Dan masa saya di Sarawak dulu, satu tim daripada Majlis Agama Islam Kelantan termasuk Mufti Kelantan sendiri turun untuk belajar apa yang TBS adakan di Sarawak. Dan saya sempat bercakap dengan Mufti Kelantan dan saya bersama memang kagum dan mengatakan yang Sarawak sangat ke depan, kami jauh ke belakang dan kita perlu belajar daripada Sarawak. Itu satu, saya rasa pengakuan yang ikhlas dan jujur dan telus untuk saling mengambil apa yang bagus untuk dimanfaatkan di negeri mana sekalipun. Datuk, pasal kutipan tadi kan, time COVID ni, kita dah 80 hari kot hari ni PKP. Ya. COVID ni dia buatkan semua jadi tunggang terbalik. Ya, dan kalau graf kutipan zakat, saya nampak graf kalau dulu kutipan mungkin naik, bilangan orang miskin mungkin turun. Sekarang ni terbalik tu. Orang miskin naik, kutipan mungkin, saya tak tahu, turun di Sarawak. Jadi macam mana Datuk nak bergerak selepas ini? Ya, pada ketika dan saat ini saya tak dapat nak bagi jawapan sama ada kutipan kita kurang atau naik dan sebagainya. Tapi setakat apa yang saya perhatikan, ini ada satu satu hikmah jugalah kepada kita semua. Apabila berlaku keadaan begini, yang penting adalah kita dapat menangani keperluan masyarakat yang berasnaf itu dulu, lepas itu yang dalam daftar kita, dan yang kedua ialah orang yang terkesan. Jadi sebab itulah apabila kita masa COVID ni, kita menggunakan pendekatan aplikasi digital. Jadi masa COVID ini kita menggunakan aplikasi digital dan kita telah dapat merentasi sempadan. Kita tak boleh keluar. Kita tak boleh. Sarawak begitu luas. Di Kuching pun ada tempat kita tak boleh pergi sebab roadblock sana sini dan sebagainya. Jadi apabila kita menggunakan aplikasi digital, kita dah ada aplikasi itu. Kita menggunakan jejak asnaf, kita menggunakan portal Baitumal Kamek dan sebagainya. Ia dapat sampai ke hujung Sarawak. Kalau orang ada handphone lah. Sebab pada masa pandemik ni, kerajaan bagi free untuk orang menggunakan internet lain kan. Wi-Fi. Wi-Fi free. Jadi banyak orang minta bantuan. Jadi kita telah dapat menangani isu itu dalam masa terdekat untuk PKP 1, 2 dan 3 melalui apps jejak asnaf dan juga apps darurat kita. Kita ada apps baru yang kita buat dalam tempoh 2 minggu. Dalam tempoh 2 minggu, sebab yang apps yang pertama jejak asnaf itu kami terpaksa call balik orang yang mendapat bantuan itu, yang dapat lulus tu. Kita minta nombor akaun dan sebagainya sebab kita nak sampai kepada orang yang terkesan ni. Jadi kita kena call balik. Jadi bila kita call balik, terlalu lambat proses. Dan kita terpaksa berfikir lagi kalau nak cakap pasal Zoom meeting kami berpuluhan kali buat Zoom meeting. Tengah malam lah, awal pagi ke, tengah hari ke, kita buat Zoom meeting dan kita buat satu pendekatan baru, kita panggil apps darurat. App darurat telah dibangunkan dalam tempoh 2 minggu. Memang tak tidur lah yang membantu kami buat tu, tak tidur. Jadi kita dapat, dan app darurat tu dia menggunakan artificial intelligence di mana banyak soalan-soalan di situ sebagai
asas untuk kami menentukan orang itu berhak ditolong atau tidak. Banyaklah soalan-soalan pukulan maut dalam tu lah, banyak soalan tu. Tapi kalau orang lulus tu, alhamdulillah lah tolong. Banyak yang takut juga bila tengok soalan. Yelah, maknanya kita nak turun tengok tak boleh masa maut COVID tu. je. Jadi alhamdulillah kita application tu memang masa COVID ni kita telah dapat bantu. Alhamdulillah kita telah membantu lebih daripada 40,000 orang. 40,000 orang menelan belanja kita lebih daripada 8 juta. 40,000 orang? Tunai itu, tunai. COVID sahaja? During PKP sahaja? COVID saja. 40,000 orang. Dan bantuan kotak makanan kita telah sempat hantar lebih daripada 13,000 kotak. Bermakna 13,000 orang yang dapat bantuan tu. Jadi bermakna dalam arti kata lain, bagi kita lah, bagi kami yang pentinglah pada keadaan begitu, kita hendak mencari cara bagaimana kita nak menangani isu-isu yang dihadapi oleh orang yang terkesan. Jadi sebab itulah saya menyatakan tadi, kutipan kita belum tentu naik lah, tapi bantuan kita dah begitu naik, begitu cepat sekali naik. Dan kalau sini nampak macam kutipan mungkin jatuh, adakah dan nampak database semakin besar tu adakah Dato' akan membuat pemotongan kepada mungkin monthly sumbangan kepada ASNAF? Macam mana? Pasal kita lihat dari segi keutamaan. Mengikut orang yang di dalam daftar kita sebagai fukara. Fukara ini fakir. Fakir ini dalam daftar kita untuk seluruh negeri Sarawak hanya ada 2,000 saja. 2,000 lebih lah. Jadi bermakna selain daripada 2,000 lebih, kalau kita tengok angka yang saya cerita tadi, daripada 2,000 lebih yang dapat bantuan kami 40,000. Jadi bermakna 38,000 itu adalah miskin baru. Miskin baru. Okey. Miskin baru, dalam miskin baru ini dia hanya terkesan pada masa itu. Dan kalau kita tengok lagi, selepas kita dah bantu itu, barulah ada bantuan-bantuan lain daripada kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan. Jadi orang dah kena tolonglah, kira dah terubatlah yang terkesan tadi. Kami bantu apa yang kita patut tolong, dan selepas itu peringkat-peringkat agensi-agensi kerajaan yang lain yang menampung lagi lah. Menampung lagi. Jadi insya-Allah kita akan hanya dapat melihat kesan dalam tempoh 6 bulan ke atas ni. Kita tengok ada tak yang benar-benar dah tak boleh lagi, sebab yang kita khawatir sekarang miskin kampung ni boleh diatasi, miskin bandar ni. Miskin bandar ni mungkin ada yang kena buang kerja dan sebagainya. Itu kami masih lagi melihat berdasarkan kepada data kami yang telah mendapat bantuan daripada kami itu tadi, yang dalam bilangan 38,000 orang yang miskin baru tu. Kita akan tengok, kita akan kaji, dan jika mereka masih lagi dalam keadaan yang perlu bantuan, kita akan bantu. Dan jika mereka dah selamat, dah ada kerjanya, dah ada rezeki lain dan sebagainya, maka kita fokus kepada yang teruk saja. Saya pun nak jadi orang Sarawak lah lepas ni. Tak adalah. Ini kita jalankan amanah saja. Tempat lain lagi hebat. Cuma dia orang tak cerita je. Oh ya. Datuk, kebelakangan ni sehari dua ni saya nampak ada pula golongan miskin satu hal, tapi miskin malas. Yang ini pengalaman Datuk 20 tahun, macam mana Datuk nak komen? Okey, miskin ni adalah satu perkara yang subjektif. Bagi saya lah, sesiapa yang menganggapkan diri mereka miskin, lihat dahululah dari segi had al-kifayah. Had al-kifayah ini adalah keperluan asas bagi seseorang untuk terus hidup. Jadi antaranya ialah kita melihat dari segi perlindungan, kita melihat dari segi makan dan minum, kita melihat dari segi kesihatan, kita melihat dari segi pengangkutan, kita melihat dari segi pendidikan. Jadi dengan melihat secara sedemikian, kita buat self-assessment lah. Self-assessment, kalau kita rasa memang semua tu dah jadi kosong, anggaplah diri miskin lah.
Anggaplah diri miskin. Kalau membuat self assessment itu kita masih adalah lebih sikit, kita masih ada rumah, kita masih dapat cari rezeki sana sini dan sebagainya. Mungkinlah dalam tempoh 2-3 bulan, 6 bulan dan sebagainya, bolehlah anggap dia miskin, lepas tu kena berusaha lah. Kena berusaha. Jadi sebab itulah basicnya kita kena lihat keperluan hak al-kifayah kita. Dan kami menentukan seorang itu miskin atau tidak melalui hak al-kifayah yang saya nyatakan tadi. Sebab itulah kita perlu membuat muhasabah diri. Sebab saya tak nak komen orang ini jadi miskin atau tak ada. Saya nak gunakan asas hak al-kifayah. Keperluan seseorang manusia, bagaimana kita melihat kita ini cukup atau tidak. Kalau tak cukup, jumpa Baitul Mal, cerita dan kita cari jalan bagaimana. Betul lah, tapi kadang-kadang miskinan tu yang mendorong dia mungkin jadi sifat malas pasal benda tu mungkin dah dalam satu tempoh yang terlampau lama. Betul-betul. Dia memerlukan aspek lain pula. Mungkin psikologi, terapi dan sebagainya perlu masuk kot. Yalah, kadang saya ni bab malas ni memanglah bab malas. Saya selalu melihat malas ni saya terbalikkanlah jadi salam. Malas terbalikkan jadi salam. Bila jadi salam, kita hendaklah bergerak, berusaha, mencari dan sebagainya. Kalau kita malas, tak boleh jadi salam, kita tak bergerak, kita duduk je tunggu. Jadi lebih eloklah. Sebab itu saya kata tadi, caranya ialah, saya tak nak kata orang ni malas atau tak. Saya nak kata, buat muhasabah diri, tengok dari segi keperluan hak al-kifayah. Daripada keperluan hak al-kifayah, kalau kamu rasa, saya boleh hidup lagi, berusahalah. Kalau tak, jumpa Baitul Mal. Begitulah. Bagus. Okey, Datuk, bila saya nampak Sarawak pasal sinergi tadi antara sedekah, Baitul Mal, wakaf dan zakat ni, saya nampak TBS ni luar biasa sikitlah ya. Dan mungkin boleh menjadi satu pencetus ekonomi Islam baru di Sarawak mungkin? Atau macam mana? Saya melihat beginilah, dari segi aspek ekonomi ini, ekonomi itu begitu luas. Apa yang saya dapat perhatikan ialah sebenarnya kami dah bersedia dari segi organisasi kami, dari segi perancangan masa depan kita sehingga tahun 2030. Dan kita menggunakan pendekatan yang anehnya lah. Kita dah buat perancangan ini 2 tahun yang lalu. Kita letak kesihatan yang pertama. Healthcare. Kedua, kita letak education. Ketiga, kita letak ekonomi. Yang terakhir ialah food. Dan kenapa kami merangkakan strategi yang sedemikian? Kerana kita lihat itu adalah ada kaitannya dengan hak al-kifayah. For a person to survive in whatever situation, dia kena ada kesihatan. 4. Dia kena sihat. Bila dia sihat, maka dia dapat cari ilmu, education. Bila dia dapat ilmu, maka dia tahu bagaimana nak cari rezeki melalui ekonomi. Bila dia ada rezeki, maka dia dapat makan. Ia macam satu ekosistem. Jadi yang 4 ini, kalaulah sebuah institusi zakat nak terlibat dalam bidang ekonomi, dalam apa keadaan sekalipun, dia boleh masuk menggunakan ekosistem kesihatan, education, ekonomi dalam pelbagai bentuk hartanah dan sebagainya, dan the last one is the food, makanan. Sebab dalam keadaan pandemik ini pun kita perhatikan bahawa keadaan manusia, dia perlu kesihatan, dia perlu makanan, education pun dia kena baca. Takkan kita duduk di rumah selamat lebih daripada 80 hari itu tak buat apa-apa. Jadi sebab itulah saya melihat inilah pentingnya. Ekonomi kena hidup dalam sebuah negara, ekonomi kena hidup. Jadi inilah satu iktibar, ada satu perkara yang kita boleh wujudkan, satu fasarana yang dapat membawa Baitul Mal ke arah maju ke hadapan. Dan kedua lagi, kita kena lihat dari segi keperluan hak al-kifayah tadi. Semua elemen-elemen hak al-kifayah itu, kalau kita dapat membuat ianya sebagai satu ekosistem melalui apa yang kita panggil fasarananya Ummah Distribution Center, maka
kita akan mempunyai satu supply chain within the same organization. Bukan saja dapat membangun organisasi ini, dia dapat membantu umat manusia. Dan itu semua bermakna, sebab tu saya nampak tadi saya kata yang kitaran ekonomi itu bermula dari TBS. Walhal TBS hanyalah sebuah baitumal. Itu dalam bentuk kecil-kecil saja. Tak kecil, Datuk. Saya nampak satu benda yang amat besar disumbang oleh Baitumal. Pasal definisi Baitumal yang saya sendiri dapat di sini lain. Okey, jadi bila Sarawak mengenakan satu practicality yang saya nampak yang ada pada mungkin sektor swasta, sektor industri, jadi saya rasa macam this is what Islamic financing is all about. Sepatutnya dimainkan peranan oleh Baitumal. Jadi saya rasa Sarawak satu contoh yang baik yang kita ada di Malaysia, ya. Bermakna Datuk akan ceburi semua industri ini in the future. InsyaAllah, sebab kita dah buat satu jangkaan dan jangkaan kita melihat itulah keperluan ummah. Khususnya kita kena menangani yang fukara dan masakin tadi, yang fakir dan miskin. Dengan adanya fasarana-fasarana ini, insyaAllah kita akan dapat memastikan peranan Baitul Mal itu pada matlamat asalnya, iaitu untuk menangani isu-isu masalah orang kita. Jadi sebab itulah kita kena buat kerangka ekosistem itu sesuai dengan keperluan hadil kifayah dan sesuai dengan yang 4 saya nyatakan tadi. Okey. Jadi yang setelah Datuk Datuk develop TBS sampai ke tahap tu yang saya sendiri macam terkejut lah nampak TBS di Sarawak lain macam. Kadang-kadang bila masuk viral bermusim yang mengatakan institusi zakat tak berperanan, institusi zakat ni semua negatif komen, secara peribadi Datuk terkesan? Bagi saya lah, apa orang kata, Allah bisa kerana biasa. Kalau kita nak terkesan, sekelumit tu adalah sikit. Tapi dalam hati kecil kita pun menyatakan bahawa dia tak tahu. Kalau dia tahu, dia tak buat. Betul. Kalau dia tahu, dia tak buat. Kadang-kala dia nak buat juga kerana nak sensasi. Itu masalah dia lah. Saya berpegang kepada surah Al-Hujurat ayat 6. Apabila seorang fasik membuat satu berita, siasat dahulu. Minta maaf lah kalau terjemahan saya tu tak betul. Takut kamu menyesal nanti. Takut kamu menyesal nanti. Jadi sebab itulah. Tabayun. Ya, tabayun. Kita tabayun. Memang hari-hari kita tabayun. Sebab banyak isu yang perlu kita jawab. Jadi bagi saya lihat secara positif. Kalau kita nak bingung, sampai bila kita nak bingung ni? Sebab dunia dah terbuka macam ini, kita terima sajalah apa orang nak kata dan sebagainya. Janji kita tak cedera je lah. Jadi kita tak cedera je. Cedera di hati, simpan sajalah. Kita cari usaha bagaimana nak membuktikan apa yang terbaik untuk semua. Wow, okey. Okey, mungkin ini soalan terakhir Datuk, kita lebih sejam ni ya. Ya, lebih. Saya minum air suam je ni. Okey, saya rasa macam pencapaian di Sarawak sangat luar biasa lah bagi sebuah institusi keuangan Islam yang diberi amanah ya untuk menjalankan amanah bagi pihak umat Islam. Jadi Datuk mesti ada pihak-pihak tertentu yang memberi sokongan, bantuan dan sebagainya. Jadi Datuk nak berterima kasih kepada pihak-pihak mana? Ya. Saya beginilah. Pertamanya kita bersyukur kepada Allah SWT kerana dengan adanya sebuah institusi zakat atau Baitul Mal melalui rukun Islam yang ketiga itu dengan penunaian kewajipan berzakat itu, maka kita sebagai umat Islam amat bersyukur dalam keadaan pandemik ke, bukan pandemik ke dan sebagainya, kita ada satu payung yang boleh membantu orang yang berhak, yang berasnaf dan sebagainya.
Dan kedua, kita bersyukur ke atas kepimpinan umat Islam yang telah meneraju negara kita, negeri kita ke arah satu keadaan yang aman, damai, harmoni, di mana kita dapat meneruskan perjalanan sebuah institusi zakat ini. Dan ketiga, kita bersyukur juga dengan wujudnya undang-undang sebagai usaha untuk pematuhan supaya dapat terkawal pengurusan kita, dapat kita mempunyai accountability dan sebagainya, dapat akaun kita diaudit dan sebagainya. Dan keempat, saya bersyukur dengan kumpulan pengurusan kita dan juga warga kerja kita yang bertungkus lumus menjalankan tugas mereka sebagai pejuang, dan sentiasa nak membantu, dan seterusnya kepada masyarakat Islam khususnya yang telah sudi membayar zakat dan yang telah sudi mengadu kepada kami, ada orang yang memerlukan bantuan dan sebagainya. Dan juga saya bersyukur adanya yang mengkritik, yang tak faham, yang sudi untuk menyatakan ini, itu dan sebagainya. Bagi saya terima dengan seikhlasnya, kerana saya bersangka baik, sebab semakin banyak kita bersangka baik, semakin banyak kita mengumpul pahala. Dan akhir sekali lafaz saya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya ada juga mendapat feedback di Facebook saya ya. Seorang orang Johor yang pernah bekerja di Sarawak dan sekarang dah mungkin balik di Johor, tetapi tetap membuat potongan dan dia redha dan dia rasa ikhlas nak menyumbang untuk Sarawak. Saya rasa inilah hasil dia apabila sesuatu sumbangan yang diberikan itu membuahkan hasil di depan mata. Saya rasa dia akan mendapat kepercayaan dan dia terus akan memberi semangat untuk orang menderma dan menyumbang lagi. Betul-betul ya? Ya, ya. Dan betul. Terima kasih banyaklah. Terima kasih banyak. Ya. Sarawak berjaya lah. Saya syabas lah Datuk ya. Terima kasih banyak-banyak Datuk. Bersama kita. Kita semua doakan Datuk sihat, dipanjangkan usia untuk mungkin bukan menyumbang di Sarawak sahaja, perlu menyumbang ke dunia Islam secara keseluruhannya lah. InsyaAllah, amin. Doa kita sama-sama. Kasih Kenyalang tu. Kasih Kenyalang. InsyaAllah Kasih Kenyalang akan menampilkan apa sebenarnya tabung Baitul Mal Sarawak dan bagaimana saya rasa Baitul Mal perlu di-position. Ada dalam TBS. Dan insyaAllah kita harap ya semua kita lah kot ya, di negeri mana pun mengambil iktibar apa yang baik dan dapat, pasal ini semua adalah untuk masalah umat Islam kan, manfaat umat Islam, untuk menampakkan kita ke depan lah dan mampu bersaing dengan sesiapa saja. Jadi sekali lagi Datuk ya, terima kasih banyak tau sudi dengan kita tau. Soalan agak suam-suam kuku je, tak pandang sangat pun kan? Tak apa. Itu biasa tu ya. Biasa ya. Okey Datuk ya, insyaAllah kita jumpa lagi Datuk. Terima kasih banyak-banyak. Ya, insyaAllah. Kepada Kasih Kenyalang ya, insyaAllah kita jumpa lagi. Ya, terima kasih banyak kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi sesi panjang lebar dengan pengurus besar tabung Baitul Mal Sarawak, itu Abang Haji Muhammad Naili. Panjang lebar kan, agak terperinci, dan pada saya dia memberi gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana dana Islam di Sarawak dikendalikan. Dan saya orang Terengganu dan membayar zakat di Selangor. No further comment. Kita ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua yang mengikuti siaran Facebook Live kita malam ini dan yang memberi komen. Fadlullah, Abdullah, Pak Lah. Tak sempat Pak Lah, masa tak sempatnya tentang kewujudan ahli dan juga rakan zakat TBS. InsyaAllah lah kita tengok dalam Kasih Kenyalang nanti. Banyak lagi ya. Terima kasih Zara, Raisha, Junaidi, Edek, Abma, Taniah TBS, Nur Raisha Nur. Kalau anda sempat kan, saya dulu kan pergi ke Sarawak,
duduk di waterfront, kenal area waterfront saja dan malam makan di top spot. Jadi kita tak kenal secara mendalam, tapi bila 3 bulan kita duduk sana, kita nampak kan Sarawak satu negeri yang sangat unik lah. Dan tak ada di tempat lain kot. Kalau ada masa pergi Sarawak, kenali Sarawak betul-betul. Dari sudut ni lah, macam Baitulmal Sarawak macam mana, dan dia orang harmoninya hidup, berbilang kaum, berbilang agama. Kadang-kadang satu bumbung ahli keluarga, ada yang berlainan agama, tapi dia orang hidup dengan harmoni. Benda-benda, bukan saya nak cakap apa, yang cuba dijenamakan di Malaysia secara umumnya, saya nampak Sarawak dah ada kot. Awal-awal lagi. Ya. Jadi terima kasih banyak-banyak. Sekian saja FB Live untuk malam ini. InsyaAllah minggu depan, rasa penerbit kata ada topik panas lagi, tapi tak tahulah kalau dua-dua bersetuju, kita doakan dua-duanya bersetuju. Tak ada niat apa, kita nak cuba mencari jalan penyelesaian. Kita kan semua-semua brothers, ya. Itu je teaser untuk minggu ni. Terima kasih banyak-banyak ya. Kita jumpa lagi minggu depan dalam FB Live 1K Siasat, Bongkar dan Tabayun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.